Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak semua? Cikgu mengharapkan anak-anak semua dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tercinta. Alhamdulillah, hari ini bersama dengan cikgu, nama cikgu Wan Muhammad Nasir bin Wan Mahmud. Tajuk yang akan kita bincangkan pada sesi pembelajaran hari ini adalah daya dan gerakan. Dan cikgu mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Kubang Krian. Standard kandungan kita pada kali ini iaitu 11.2 graf gerakan linear. Mana-mana anak-anak pelajar yang mempunyai buku teks boleh buka buku teks KSSM tingkatan 4, muka surat 235. Cikgu tunggu muka surat 235. Standard pembelajaran kita pada kali ini iaitu 11.2.1 mentafsir jenis gerakan dari graf gerakan linear untuk menentukan jarak, sasaran, halaju, purata dan juga pecutan. Dan cikgu yakin dan percaya anak-anak pelajar telah belajar 11.2 iaitu tajuk gerakan linear bersama dengan cikgu Rozlan. Di mana cikgu yakin dan percaya pelajar-pelajar dapat menerangkan perbezaan di antara jarak dan sasaran, dapat menjelaskan dengan contoh, dan maksud laju, halaju serta pecutan. Dan sekali lagi cikgu yakin dan percaya pelajar-pelajar dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan jarak, sasaran, halaju purata dan juga pecutan. Boleh anak-anak belajar? Kalau boleh, jom kita mulakan sesi pembelajaran kita. Yang pertama, apakah kepentingan ataupun kegunaan graf gerakan linear? Boleh cikgu tanya tak? Aiman, apakah kepentingan kegunaan graf gerakan linear? Bagus. Iaitu, graf gerakan linear digunakan untuk menyampaikan maklumat dan data tentang suatu gerakan. Terdapat dua jenis graf gerakan linear. Yang pertama, graf sasaran masa dan yang kedua, graf halaju masa. Bagaimana bentuk graf sasaran masa dan juga bagaimana bentuk graf halaju masa? Jom kita tengok. Graf sasaran masa, kalau kita tengok graf sasaran masa, menunjukkan sasaran suatu objek yang bergerak berubah dengan masa. Manakala graf halaju masa membolehkan sasaran, halaju dan pecutan suatu objek yang bergerak ditentukan. Jom kita tengok graf sasaran masa. Di sini cikgu akan jelaskan dan cikgu tafsirkan berkenaan graf yang terdapat pada skrin. Anak-anak sekalian. Berikut adalah graf sasaran masa, sasaran melawan masa bagi pergerakan seorang murid lelaki. Inilah graf sasaran masa di mana kalau kita tengok pada paksi X, terdapat masa unitnya adalah saat, manakala pada paksi Y, mana paksi Y iaitu paksi yang menegak, yang diwakili oleh sasaran, unit dia adalah meter. Dan untuk kita dapatkan halaju, mesti kita mendapatkan ataupun kita mengira kecerunan. Mana kecerunan? Contohnya OA ini adalah kecerunan dan satu ABC juga kecerunan dan CD juga kecerunan. Maknanya dalam graf ni ada 3 kecerunan. OA, kecerunan OA. Mana OA? Ni OA ni OA adalah positif dan seragam di mana halajunya seragam, iaitu budak itu bergerak 50 meter dari titik permulaan dengan halaju seragam. Dan untuk kita dapatkan nilai kecerunan seperti juga dengan rumus matematik, bagaimana kita nak dapatkan? Menggunakan rumus koordinat Y2 ditolak dengan Y1 bahagi X2 ditolak dengan X1. Dan cikgu yakin dan percaya
anak-anak telah familiar dengan rumus di bawah. Okey. Dan AB pula, pada garisan AB, kecurunan AB adalah sifar kerana ia berada pada kedudukan yang sama. Halajunya juga adalah sifar, iaitu budak itu, budak itu berada dalam keadaan rehat pada saat yang kedua. Mana saat yang kedua? Ni saat yang kedua, ni saat yang kedua sehingga saat yang ke-8. Bermakna tiada pergerakan. BC pula, kecurunan BC. Mana kecurunan BC? Ni anak-anak pelajar, kecurunan BC adalah positif dan seragam. Halajunya seragam, iaitu budak itu bergerak sejauh 50 meter dengan halaju seragam. 50 meter ni kalau kita rujuk kepada paksi Y, sesaran 100 ditolak dengan 50, maka jawabnya 50, iaitu B ke C ni adalah 50 meter. Dan akhir sekali, tafsiran daripada graf CD, mana CD ni, titik C ke titik D, kecurunannya adalah negatif dan seragam. Halajunya adalah negatif dan seragam, iaitu bergerak dalam arah yang bertentangan, iaitu dengan erti kata lain, budak itu berpatah balik sejauh 100 meter ke titik permulaan dengan halaju seragam. Okey, macam mana anak-anak pelajar? Boleh? Bagus. Okey, anak-anak pelajar memang bagus. Okey, seterusnya kita tengok graf halaju masa. Okey, kalau kita tengok graf halaju masa, yang membezakan graf sesaran masa adalah pada paksi mana? Iaitu paksi Y. Kalau graf halaju masa, paksi Y-nya adalah mewakili halaju. Jangan lupa anak-anak, unitnya adalah meter per saat, ms tolak 1. Manakala pada paksi X-nya adalah masa, unitnya adalah saat. Okay, kalau kita tengok berikut adalah graf halaju melawan masa bagi gerakan sebuah motosikal yang mula bergerak dari titik O. Mana titik O? Ini titik O. Dan sesaran. Untuk kita dapatkan sesaran pada graf halaju masa, kita hendaklah mengira luas di bawah graf. Mana luas di bawah graf? Ni, yang cikgu warnakan dengan warna biru. Manakala pecutan pula kita boleh dapatkan melalui pengiraan kecerunan graf. Mana? O, A dan juga ataupun satu lagi B ke C. Maknanya ada dua kecerunan graf. Jadi tu untuk kita dapatkan pecutan. Dan kalau graf sesaran masa tadi, kita dapatkan kecerunan graf sesaran masa untuk kita dapatkan halaju. Jadi, tak payah anak-anak. Dan seperti biasa, untuk dapatkan kecerunan, menggunakan rumus Y2 ditolak Y1 per X2 ditolak dengan X1. Ini huraian ataupun pentaksiran graf. OA, kalau kita tengok OA ni, kecerunan OA adalah positif dan seragam, di mana halaju motosikal bertambah secara seragam. Maka pecutan motosikal adalah seragam. Bermakna motosikal itu mengalami perubahan halaju daripada perlahan kepada lebih laju. Makna adanya pecutan. Manakala AB pula, kecerunan AB. Mana AB? Ini garisan AB. AB, halaju motosikal adalah malar. Pecutan motosikal adalah sifar kerana kecerunan graf adalah sifar. Sebabnya AB ni tidak ada kecerunan. Kalau kita tengok AB ni hanya garis mendata, tidak ada kecerunan. Maka halaju motosikal adalah malar. Erti kata lain, motosikal itu bergerak dari saat ke-5 sehingga saat yang ke-10 dengan halaju yang sama, iaitu 8 meter sesaat. Ataupun 8 meter per saat. Dia bergerak dengan halaju yang sama. Di sini garisan A, B. Sebab tu dia tidak ada kecerunan. Manakala kalau kita tengok BC pula, mana BC? Ni B, titik B ke titik C, kecerunan BC negatif dan seragam. Halaju motosikal berkurang secara seragam. Motosikal bergerak dengan pecutan negatif atau nyah pecutan. Ini bermakna
pergerakan motosikal daripada laju semakin lama semakin perlahan dan akhirnya terhenti pada minit ataupun pada saat pada saat yang ke-15. Manakala keceronan CD, mana CD? Okey, CD adalah sifar sama juga dengan AB, tiada keceronan, merujuk kepada halaju motosikal adalah sifar, iaitu motosikal berada dalam keadaan pegun dan pecutan motosikal adalah sifar. Apa yang dimaksudkan dengan pegun ataupun pecutan sifar? Halaju sifar merujuk kepada minit ataupun saat yang ke-15 sehingga saat yang ke-20 tiada pergerakan pada motosikal tersebut. Okey, macam mana anak-anak belajar? Boleh faham tak? Tak dengar lah? Okey, boleh. Alhamdulillah. Jadi kalau boleh kita teruskan sedikit lagi. Anak-anak belajar sikit lagi untuk kita membuat contoh pengiraan menyelesaikan masalah numerikal berdasarkan graf gerakan linear. Ini yang penting ya anak-anak ya. Okey, kalau kita tengok, okey. Ini adalah contoh. Cikgu bagi contoh graf sesaran masa. Graf di bawah menunjukkan gerakan linear sebuah kereta mainan kawalan jauh. Okey, ingat graf sesaran melawan masa. Sesarannya unit meter, masanya adalah saat. Soalannya, berapakah sesaran kereta mainan itu selepas 4 saat pertama? B, berapakah halaju kereta mainan itu dari masa 3 saat hingga 5 saat? Okey, saat yang ketiga sehingga saat yang kelima. C, berapakah halaju purata kereta mainan itu? Dan D, berapakah jumlah jarak dan jumlah sesaran? Jangan bimbang anak-anak. Kita akan bincang bersama-sama dengan cikgu untuk kita dapatkan jawapan. Okey. Soalan yang pertama, berapakah sesaran kereta mainan itu selepas 4 saat pertama? Mana 4 saat pertama? Okey, jawapannya dah ada pada graf. Okay. Anak-anak tengok, tengok rujuk kepada 4 saat, maka unjurkan ataupun anak-anak gariskan secara putus-putus pun tidak ada masalah sehingga mencecah garisan pada graf dan anak-anak boleh dapatkan nilai sesaran pada paksi Y. Berapa? Iaitu 6 meter. Okey. Senang ke ataupun susah? Semestinya senang kerana jawapan dah ada pada kertas ataupun ada pada graf. Okay. B, okey. Berapakah halaju kereta mainan itu dari saat ataupun dari 3 saat? Mana 3 saat? Ni 3 saat sehingga 5 saat. Iaitu saat yang ketiga sehingga saat yang kelima. Okey, berapa? Okey, untuk kita dapatkan halaju, kita mesti mengira keceronan. Iaitu keceronan inilah yang ditanya, iaitu saat yang ketiga sehingga saat yang kelima. Okey. Bagaimana kita nak dapatkan keceronan? Okey, menggunakan rumus Y2 ditolak Y1 bahagi X2 tolak X1. X dan Y ni merujuk kepada koordinat. Cikgu yakin dalam matematik pun anak-anak pelajar dah belajar ni. Jadi sekali lagi tak apa, cikgu akan tunjuk di mana X1 inilah koordinat X1 Y1 dan ini adalah koordinat X2 Y2. Kadang-kadang pelajar tertanya-tanya bagaimana kita nak pastikan kedudukan koordinat 1, koordinat 2 ataupun X1 Y1, X2 Y2. Okey, rujuk kepada soalan. Soalan tu soalan tu kata dari masa ketiga sehingga kelima. Maknanya bermula masa ketiga sehingga masa yang kelima. Jadi masa yang ketiga ni, saat yang ketiga ni adalah koordinat yang pertama X1 Y1, manakala X2 Y2 ni pada saat yang kelima. Dan inilah paksi X, okay, X2, X1, ini paksi Y, Y2, Y1. Maka kita 8, ambil nilai angka 8 ditolak dengan 4. 4 ni adalah Y1 dibahagikan dengan 5 ditolak dengan 3. Jadi memudahkan lagi pelajar untuk menyelesaikan masalah. Jadi 4 meter ditolak dengan 2 saat, halajunya adalah 2 meter per saat. Nampak payah tetapi sebenarnya mudah anak-anak. Jangan kita set dalam hati kita susah. Sebenarnya senang kerana jawapan dah ada pada graf tersebut. Okey, seterusnya anak-anak kita pergi pula kepada C. Berapakah halaju purata kereta mainan itu?
untuk kita dapatkan halaju, kita kena dapatkan jumlah sasaran dibahagi dengan jumlah masa. Okey, berapa sasaran? Okey, 4 meter. Ni 4 meter. Okey, ditambahkan dengan 4 meter. Sebenarnya sini pun ada ni, kosong. Tapi kita tak tulislah. Okey, 4 meter ditambahkan dengan 4 meter. Okey, kemudian ditambahkan dengan 8 meter. Tetapi ingat anak-anak, oleh kerana pergerakan dia adalah negatif, kecerunan ni negatif, okey, maka kita kena letak negatif 8. Maknanya 4 meter tambah 4 meter tambah negatif 8 meter bahagi dengan 6 saat. Jawabnya 0 meter per saat. Juga jawapannya dah ada pada graf. Okey. Dan yang terakhir anak-anak, berapakah jumlah jarak dan jumlah sasaran kereta mainan itu? Ini lagi mudah. Okey, berapa jumlah jarak? Okey, kita dapatkan jarak. Okey, 4 meter. Okey, 0 tambah 0 tambah 4 dan tambah 8. Okey, jarak kita tidak perlu letakkan negatif. Okey, jadi ianya adalah 16 meter. Dan sasaran sama juga. Yang membezakan adalah kita kena letak negatif. Negatif 8, maka 4 tambah 4 tambah negatif 8, jawabnya 0 meter. Iaitu sasarannya 0 meter. Jadi sasaran ni seperti yang anak-anak pelajar dah belajar dalam SP 11.1. Okay, kereta kawalan jauh ini bergerak. Okay, dia bergerak sejauh 8 meter, kemudian dia kembali ke tempat asal. Okay. Jadi jawapan 0. Jadi jumlah jarak adalah 16 meter. Ini adalah contoh yang melibatkan graf sasaran melawan masa. Sekarang kita tengok pula contoh graf halaju masa. Contoh pengiraan ni anak-anak. Pergerakan sebiji bola boleh diwakili dalam bentuk graf di bawah. A. Okay. Berapakah sasaran yang dilalui oleh bola itu bagi 4 saat pertama, dan B, tentukan pecutan bola tersebut dari masa 8 saat hingga masa 12 saat. Okey, untuk A, untuk kita dapatkan sasaran, okey, anak-anak pelajar mesti mengetahui bagaimana kita nak dapatkan sasaran, iaitu kita mengira luas di bawah graf. Ingat mesti graf halaju melawan masa. Iaitu mana luas kosong, luas di bawah graf 4 saat pertama, yang cikgu warnakan dengan warna biru muda ni, iaitu luas segi 4 tepat, rumus dia panjang darab lebar ataupun tapak darab tinggi. Tapak berapa tapak? 4 darab dengan tinggi 1. Jangan lupa anak-anak pelajar, unit mesti ditulis dengan betul, iaitu 4 saat didarabkan dengan 1 meter per saat, maka sasarannya adalah 4 meter. Okey, B. Tentukan pecutan bola tersebut dari masa 8 saat hingga 12 saat. Pecutan, kita mesti mendapatkan kecerunan daripada graf halaju masa. Okey, mana? Ni kecerunan ni, iaitu masa rujuk kepada soalan 8 saat sehingga 12 saat. Mana 8 saat? Ni 8 saat. Saat yang ke-8 sehingga saat yang ke-12, maka inilah dia punya kecerunan. Jadi seperti biasa, Y2 ditolak dengan Y1 per X2 tolak X1. Kosong, mana kosong? Okey, Y2 ni adalah kosong, ditolak dengan X1. Berapa X1? Iaitu 3 per 12. Okey, X2 ni adalah X2 ni 12 ditolak dengan 8. Kenapa 8? Ni kerana X1 dia ni sini kita tarik ke bawah, ianya adalah 8. Maka jawabnya adalah menggunakan kalkulator, negatif 0.75 meter per saat. Ingat unit ini adalah pecutan, maka kena negatif 2 atas ni, iaitu per saat per saat. Kalau MS negatif 1, ini adalah mewakili halaju. Okey, boleh tak anak-anak pelajar? Cikgu tak dengar lah. Okey, alhamdulillah. Jika boleh, jom sama-sama kita selesaikan
masalah latihan pengukuhan. Dan latihan ini juga merupakan antara bentuk soalan yang keluar dalam peperiksaan. Jom kita tengok. Graf di bawah menunjukkan gerakan sebuah motosikal di sepanjang litar yang lurus. A, berapakah sasaran motosikal itu? Cikgu akan tanya nama. Syafiq. A, berapakah sasaran motosikal itu selepas 4 saat? Berapa jawapannya? Betul. Jawapannya adalah 15 meter. Di mana kita ambil angka 4 saat yang pertama, kemudian kita unjurkan ke atas sehingga mencecah garisan pada graf, maka boleh dapatkan nilai sesaran nilai sesaran pada paksi Y, iaitu 15 meter. B, berapakah halaju motosikal itu dari 6 saat sehingga 12 saat? Mana 6 saat? Ni 6 saat sini sehingga 12 saat. Maka sini ke sini. Bagaimana kita nak dapatkan halaju tu? Boleh tak? Siapa boleh bagi jawapan? Cikgu panggil Syahira, boleh bagi jawapan ke cikgu? Tak dengar? Boleh. Berapa jawapannya? Betul. Untuk kita dapatkan halaju, kita mesti mengira kecerunan ni. Bagaimana nak mengira kecerunan? Menggunakan rumus Y2 ditolak dengan Y1. Dibahagikan X2 tolak X1. Jadi di sinilah X2 Y2 koordinat di sini, dan koordinat untuk koordinat yang pertama X1 Y1, dan ini koordinat yang kedua X2 Y2 bergantung kepada soalan, sebab soalan kata dari saat yang ke-6 bermula daripada 6 sehingga saat yang ke-12. Maka 0 ditolak dengan 15. Dibahagikan dengan masa 12 ditolak dengan 6. Ni X2 ditolak dengan X1. Jangan lupa unit untuk sesaran adalah meter, masa adalah saat. Maka menggunakan kalkulator keluarlah jawapan negatif 2.5 meter sesaat ataupun per saat. Untuk B. Kemudian seterusnya kita ke C, soalan C. Berapakah halaju purata motosikal itu? Berapa? Tadi dah kita bincang dah tadi. Jom sama-sama kita tengok. Berapakah halaju? Untuk dapatkan halaju purata, mesti kita dapatkan sejumlah sasaran dibahagi dengan jumlah masa, iaitu 15 meter. Mana 15 meter? 15 meter dan ditambah dengan kosong. Cikgu tak tulis kosong. Kemudian ditambah dengan 15 meter. Oleh kerana ianya adalah bertentangan, maka kita mesti letak negatif. 15 meter tambah negatif 15 meter bahagi dengan 12 saat. 12 saat ni adalah mengapa 12 saat? Jumlah masa kosong sehingga 12 saat ataupun saat yang ke-12. Jadi 12 saat. Jawabnya adalah 0 meter per saat. Dan yang terakhir sekali, D, berapakah jumlah jarak dan jumlah sesaran? Jumlah jarak dan sasaran kita boleh dapatkan daripada graf. Tengok. Jumlah jarak 15 meter. Ditambah dengan 0 meter, ditambah dengan 15. Jawabnya 30. Dan sesaran pula 15 tambah 0 tambah negatif 15 meter, kerana ianya kenapa? Jarak kerana pergerakan itu adalah bertentangan. Jadi 15 tambah negatif 15 meter dapatlah 0 meter. Susah ke senang anak-anak? Bagus, senang. Nampak susah tetapi jawabnya mudah. Itulah sains. Dan satu lagi. Kita tengok penyelesaian soalan melibatkan graf halaju masa. Kita tengok tajuk dulu. Graf halaju masa di bawah menunjukkan pergerakan sebuah motosikal. Tentukan halaju apabila masa 4 saat,
kemudian masa 8 saat, dan B, dapatkan atau cari sasaran pada selang masa 0 sehingga 10. Okey, kita selesaikan yang A dahulu. Okey, ada pelajar-pelajar yang nak jawab tak? Okey, ada. Siapa tu? Husna. Okey, cuba Husna. Okey, untuk dapatkan masa, untuk dapatkan hal laju pada 4 saat yang pertama. Okey, betul. Maknanya jawapannya adalah 10 meter per saat. Mengapa 10 meter? Okey, kita letakkan ataupun kita ambil masa yang ke-4 saat ni, kita unjurkan ke atas dan kita boleh dapatkan jawapan hal laju pada paksi Y. Okey, seterusnya begitu juga pada saat yang ke-8, kita letakkan pada saat yang ke-8, kemudian kita tarik sehingga mencecah ataupun bertemu dengan garisan graf dan kita boleh dapatkan hal laju pada saat yang ke-8 iaitu 15 meter per saat. Okey. Okey, jawapannya terus boleh didapati pada graf. Jadi, anak-anak janganlah apabila tengok graf terus tinggal. Okey. Pastikan cuba jawab dulu kerana nampak susah tapi nak jawabnya cukup senang. Dan yang terakhir sekali, B, dapatkan sasaran okey pada selang masa 0 sehingga 10 saat, iaitu bermula 0 sehingga saat yang ke-10. Bagaimana kita nak dapatkan sasaran? Ya, kita mesti dapatkan luas di bawah graf. Jadi, yang cikgu tandakan warna purple dan warna biru ni adalah luas di bawah graf yang perlu kita selesaikan. Jadi, cikgu pecahkan 1 kepada segitiga, 1 pula segi 4 tepat. Okey, jadi segitiga, luas segitiga ni rumusnya setengah darab dengan tapak darab dengan tinggi. Manakala luas segi 4 tepat, tapak didarabkan dengan tinggi ataupun panjang darab lebar boleh juga. Okey. Jadi setengah didarabkan tapak berapa tapak? 6. 6 ni 6 saat Anak-anak pelajar mesti letak unit. Unit jangan tinggal. 6 saat dan 15 ketinggian segitiga ni adalah 15 meter per saat. Okey. Jadi kita akan selesaikan untuk luas segitiga ditambah pula dengan selesaikan luas segi 4 tepat, iaitu panjang iaitu lebar. Berapa lebar? 10 ditolak dengan 6 ni untuk kita dapatkan ni. Bukan lebarnya adalah 10 ya. 10 ditolak dengan 6 untuk kita dapatkan lebar sela masa 6 sehingga 10 iaitu 4 saat dan didarabkan dengan tinggi 15 meter per saat. Dan menggunakan kalkulator, anak-anak pelajar akan dapat jawapannya adalah 105 meter. Dan anak-anak pelajar juga boleh nak selesaikan, nak dapatkan luas kedua-dua ni jika anak-anak pelajar menggunakan pengiraan luas trapezium pun boleh dapat juga. Jadi, bagaimana anak-anak? Boleh tak? Okey. Jika boleh, di sini cikgu tinggalkan satu latihan sumatif. Anak-anak boleh rujuk muka surat 252 soalan nombor 3. InsyaAllah kita akan bincangkan pada next pertemuan. Okay? Pastikan anak-anak buat. Okay? Pada pertemuan yang akan datang, kita akan bincangkan bersama-sama. Jadi, untuk sesi pembelajaran kita pada kali ini, setakat tu dulu. Dan sebelum, ada lagi. Sebelum kita akhiri, tengok di akhir pengajaran ini, diharapkan pelajar-pelajar dapat melukis dan mentafsir gerakan linear bagi secara masa dan hal laju masa yang telah kita bincangkan tadi. Dan yang kedua, kita telah berjaya menyelesaikan masalah numerical melibatkan ataupun berdasarkan graf gerakan linear yang kita cari jarak tadi, sasaran, hal laju purata dan juga pecutan. Jadi sebelum cikgu akhiri sesi pertemuan kita atau pembelajaran kita,
cikgu tinggalkan satu hadis Nabi Rasulullah SAW, bahawa siapa yang melalui satu jalan bagi menuntut ilmu, Allah pemudahkan kepadanya satu jalan ke syurga. Hadis riwayat Muslim. Jadi setakat tu dulu untuk pertemuan kita pada kali ini. Cikgu mengharapkan pelajar-pelajar terus istiqamah dalam menuntut ilmu dalam apa jua bentuk ataupun dalam apa jua keadaan. Dengan itu, cikgu akhiri dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.